Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah kurniakan kepada kami, kepada kita, terutama nikmat hidup. Mana nikmat hidup itu adalah nikmat yang paling besar, di mana nikmat hidup itu kita rasakan itu bersumber daripada Allah dan kita tidak merasa hidup itu kepunyaan kita. Dan kita mengetahui bahawa hidup itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah yang tahu menyusun kehidupan kita. Bila kita duduk di situ, insya-Allah kita akan terus berada di dalam keadaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa kita mengesakan Allah 24 jam. Tapi kalau kita terkeluar, kita tak memahami konsep ni yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tak lain la ilaha illallah. Kalau kita tak faham, kita dah nafikan, lepas tu kita kata ada pula kita. La tu kan nafi. Nak apa? Ahmad Soleh, la tu maknanya nafi tu tak ada. La ilaha illallah, yang ada hanya menyaksikan hanya Allah. Tapi kita rasa kita yang menyaksikan Allah. Salah. Sebenarnya la tu dah tak ada dah. Nak menyaksi, sebenarnya dia menyaksi diri dia sendiri. Bukan ada wujud dua, ganjil, tunggal, esa, wahid. Mana dia ajalah yang puji dia. Kalau sebut tu pun masih ada dua, dia kan. Sebenarnya dia memuji dia tu benda satu, dia ajalah. Mana engkau tu, mana engkau aku mana ada dua lah. Maknanya kita kena faham. Kalau nak berbahasa tadi, maknanya kami tu ramai. Ramai bukan bermakna kita ni ramai, mana menunjukkan Allah menyatakan banyak. Dan ada sada engkau, ada aku, mana menyatakan bahawasanya bukanlah ada dua, maknanya dia dengan dia lah. Itu nak ditukarkan. Jadi banyak kita tengok apa yang Allah Ta'ala nyatakan tu semua adalah menyatakan tujuan dia diri dia. Dia menyatakan ni malaikat, dia menyatakan nabi-nabi, menyatakan jin-jin. Semuanya siapa yang menyatakan tu? Bolehkah dia terjadi sendiri? Walaupun halus kuman COVID yang halus dan tak nampak dengan mata tu, siapa jadikan abang? Anak abah? Allah. Manusia ni menumpang, dikata dia yang ciptakan. Bukan. Dia nak menipu. Jadi kita ni ditipu, kita ingat ni ciptaan orang je. Tak ada, COVID tu ciptaan Allah. Allah yang boleh ciptakan makhluk yang hidup. Dan manusia dia menokok tambah, dia kata dia. Dia olah-olahkan, dia kata dia. Sebenarnya bahan utama makna hidup tu Allah yang, dan Allah bagi pemikiran kau untuk membanyak-banyakkan benda tu. Banyak bilangan COVID tu, kau dah banyak-banyak, kau kata engkau pula cipta dah. Itu sebab itulah kita menghadapi manusia-manusia yang begini. Ini yang manusia-manusia yang merosakkan. Dia menutupi kekuasaan Allah SWT. Tu. Sekarang pemikiran kita seolah-olah bila COVID ni orang nanti mati pasal COVID. Tak ada pasal COVID, tak ada. Kalau Allah Ta'ala kata mati pasal COVID, matilah. Kalau tak mati cara lain pun macam-macam Allah. Tadi jangan kita rasa bila kita dah duduk kat situ tu kita takut-takut. Jadi ramai orang menakut-nakutkan. Bukan mana dia suruh takut pada Allah, takut pada makhluk Allah. Sedangkan makhluk tu sendiri tidak ada daya upah. Tu 100%. Siapa yang bagi kudrat pada COVID tu? Tu.
Jawab biar betul-betul jelas, yakin. Tak ada satu kat muka bumi ni yang di langit ke, semua sekian alam ni dia ada kuasa, melainkan yang ada kuasa Allah. Siapa yang bagi kuasa kepada mereka semua? Malaikat. Siapa bagi kuasa? Nabi-nabi Allah. Jin. Siapa? Apa sebut semua? Ahmad Najib sebut dengan Ahmad Najib. Apa saja yang tak pakai apa ni Allah Ta'ala punya kudrat? Cuba Mak Najib sebut. Ha? Yalah Mak Najib sebut, Irfan sebutlah Abang suruh cari. Ha? Allah dah memanglah, Allah tu memang dia ada kuasa. Betul lah tu. Selain pada Allah ada yang lain ada kuasa? Tak ada. Ha, pandai pun. Abang? Ada? Abang ada terjumpa ke satu ni memang tak pakai kuasa Allah? Ada tak kita? Ha? Kita kaji-kaji, dia ni tak pakai kuasa Allah, dia pakai kuasa turbo ke kuasa daripada mana. Ha, tu semua kita berhayal sebenarnya. Jadi simpan. Yang buat macam tu simpan. Tengah mengaji ni tak elok buat macam tu. Simpan benda tu. Simpan benda tu. Boleh kita nampak kan? Abang? Mengaji tak payahlah tunduk. Mengaji pandang depan. Tak ada kau nak tunjuk kusyuk-kusyuk, tak payah. Mengaji ni pandang betul-betul, dengar betul-betul. Muka tu nak menerima macam mana muka. Seronok nak menerima. Belajar. Kamu makin lama makin dewasa. Tu. Bukan kecil-kecil lagi. Terkial-kial, termusik-musik, biji mata apa benda. Betul-betul tumpu tegak, betul-betul. Tu. Pusing sana, fikir sana, jangan tumpu perhatian dia. Belajar. Abang suruh cari apa benda yang bukan ada kuasa, pakai kuasa Allah Ta'ala. Cuba ada tak sebut? Ha? Tu. Irfan tak jumpa? Semua kena pakai kuasa Allah kan? Jadi adakah kita nampak lagi? Masihkah kita nampak lagi yang lain ada kuasa? Tu. Tadi teruk Abah. Abah kena tadi memang Allah Ta'ala uji teruk. Kelang kabut Abah tadi. Sampai solat zuhur pun nak dekat pukul 4. Solat zuhur nak dekat pukul 4. Allah tu bagi itu hadiah ujian. Nak kena cepat siapkan benda tu sebelum matahari terbenam. Ibaratnya itu. Tapi alhamdulillah, walaupun kelang kabut macam mana, hati kita tetap ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau yang menyempurnakan semua ya Allah, bukan aku ya Allah. Sepanjang kita buat kulu kiri kita, ya Allah, sepanjang apa yang aku buat semua Engkau ya Allah, jangan bagi aku lupa. Tak ada daya upaya aku ya Allah semua. Lagi kita kelang kabut cepat, tak ada upaya aku ya Allah. Aku kena kejar Engkau yang semua ya Allah tu ya Allah, jangan bagi biar aku. Memang kelang kabut jadi. Agus sampai kena paksa bangun tidur. Kena paksa bangun. Tolong support. Mana seorang-seorang kita tak mampu. Jadi Allah nak kita berlima ke, berenam ke, ramai-ramai ke. Memang Allah tu kadang-kadang satu maksud dia Allah suruh kita ramai-ramai. Bergerak atas satu kudrat lah daripada kudrat Allah semuanya. Bukan semua ramai-ramai tu ada kuasa. Tak, semua kuasa Allah. Semua kuasa Allah. Semua kekuatan daripada Allah. Yang ramai-ramai itu semua kekuatan daripada siapa? Tengok tu. Jangan tinggal belajar-belajar ni. Kau dalam kelas nanti begitu jugalah kau ni, perangai kau. Kau tinggal belajar pun kau main-main. Kan? Tu. Tumpu perhatian. Abah dulu belajar kau dengan guru tu tengah macam diam. Terkelip mata pun tak boleh. Gerak sana gerak ni tak boleh Abah. Kena marah. Kalau dia kata sebelah dia ada apa, batu lesung dia baling ni, batu lesung. Apa aja dia baling, kotak apa ke dia baling. Dia tak bagi kita gerak sana gerak sini, tumpu perhatian dia. Ini bukan ilmu main-main. Ini bukan ilmu kitab muzitung, kitab komik. Ini bukan nak ambil PhD ni, itu kau boleh jawab soalan sana-sana. Ini kita nakkan Allah Ta'ala, jangan ingat ini ilmu remeh-temeh lah. Yang kau ingat belajar universiti itu tinggi. Tak ada. Itu bukan saya nak hina. Ini lebih tinggi daripada apa segala pelajaran apa PhD ke apa. Ini lebih tinggi lagi.
Maka tu abah bukan marah. Abah nak bagi tahu. Nilaikan betul-betul, biar tahu nilai. Ini lebih tinggi daripada apa pun. Rasulullah sendiri bagi tahu. Ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni yang paling tinggi. Tapi kalau kita menerima macam kita nak guna duduk sekolah, ramai-ramai duduk universiti, baru kita rasa nak ni baru bersekolah. Ya, ni bukan sekolah. Jangan pandang universiti, jangan ada tempat sekolah. Pandang yang kita nak ambil pelajaran ni adalah pelajaran daripada Allah. Ini abah yang nak bagi ni kena buang kedirian, kena tak ada, betul-betul minta kepada Allah yang betul asliah. Abah minta macam tu. Bukan nak cerita yang maknanya daripada mana-mana abah nak kutip. Abah dah terbiasa gitu. Ada abah nak yang asliah supaya siapa yang dengar dia dapat yang asliah. Langsung daripada Allah. Jadi kalau kamu tak boleh nak menerima dengan baik, maka benda tu baik tapi sampai pada kamu sebab kamu main-main, tak jadi asliah lah. Bukan abang marah, abang nak bagi tahu supaya siapa pendengar dari YouTube ke apa benda ke, kena betul-betul memahami betul. Ini tak ada ilmu yang lebih tinggi lagi. Ilmu mengenal Allah ni kata Rasul. Ini paling tinggi. Walaupun dia asas tapi dia juga paling tinggi. Jangan jaga adab kita betul-betul. Menerima tu bukan daripada mulut abah. Menerima tu daripada Allah. Tu. Tergauk mana terkial sini, kegusik dan gatal sini, ada je korang. Belajar abah dulu kena marah, kena baling. Tak boleh nak gerak-gerak, diam je sampai. Kadang-kadang tu nak pandang muka guru pun tak berani. Macam ni ya. Nak tegak, tumpu perhatian apa dia cakap. Engkau cara memek muka engkau tak nak belajar pun tahulah. Orang tahu kau nak tak nak kena paksa punya jenis. Jangan. Kita kena lawan, tunjukkan muka. Gauk sana, gauk sini, apa benda yang tak cukup lagi kan. Belajar tegas pada diri. Seorang ayah dia kena ajar anak dia tegas. Seorang ibu ajarkan kasih sayang. Mana boleh sama. Jadi jangan kau salah. Kenapalah abah ni tegas? Bukan. Memang ajar abah ni watak dia memang gitu. Mengajar kita supaya yakin pada diri kita sendiri. Yakin pada Allah. Kalau ibu ke apa, memang dia ajar kasih sayang. Tu. Abah kan kena marah anak-anak. Mak terasa. Sebab macam kita untuk marah anak, macam dia pula kena tersinggung. Tak boleh macam tu. Mana boleh? Mana boleh ada macam tu? Macam abah marah Ifan. Lepas tu mak dia marah abah. Janganlah kau marah anak macam ni. Bukan marah, tegas ajar tu tadi. Kita tak boleh nak kata itu bukan maki amun, itu tegas. Kamu satu hari yang tidak besar, kamu tahu lah nanti. Ya. Tu. Kenapa abah tu nampak tegas, nampak? Kenapa Umi lembut je? Kenapa? Sebab kamu orang makin lama makin matang, kamu kena hidup kamu kepenuh tegas dengan Allah SWT. Yakin betul-betul. Kalau tak ditegas, tak dicakap betul-betul macam ni, kamu tak akan ada. Kamu tahu hidup nak kasih sayang, ya kan? Tapi kasih sayang tu tadi kena pada tempat. Dah sampai kamu nak mengajar, belajar apa muka macam ni, main-main gauk sana, main cocok LED lah orang tengah mengajar. Elok ke macam tu? Elok tak? Ada adab tak? Allah tu nak ke bagi ilmu pada orang yang macam tu? Allah nak bagi ilmu pada orang yang sungguh-sungguh nak. Ini yang main-main. Lagi kita kena tumpu berterima kasih apa yang sampai tadi daripada Allah. Kita hadirkan. Terkauk sana, terkuak sini, cari jerawat, picit apa benda ni. Apa lagi apa cakap lagi korang buat? Lagi cakap lagi buat. Duduk elok-elok, disiplin, ambil ilmu. Duduk apa cara macam tu duduk tu? Tegak duduk betul-betul tegak. Apa sengit-sengitnya. Duduk tegak betul-betul. Ada apa tak ada marah lah. Abang nak bagi tahu betul-betul cara adab-adab.
Kalau kau belajar tak ada adab, ilmu yang kau dapat tu kau pergi ngarah ke iblis lah. Orang bertambah belajar ilmu, bertambah akhlak. Bukan bertambah sombong. Aku dah banyak ilmu aku pedulilah ilmu lain. Jangan, tu sombong tu iblis punya cara tu. Allah takkan pandang orang macam tu. Orang ilmu tapi tak ada akhlak. Tapi ilmu dia sikit dia tapi dia akhlak baik. Apa guru-guru dia cakap, apa abah dia cakap, dia dengar betul. Lagi dia hormat, makin hormat dengan abah dia. Lagi dia hormat dengan guru dia lagi banyak ilmu, lagi merendah diri dengan guru dia. Lagi bertambah jaga hati guru, jangan bagi guru tersinggung. Itu akhlak. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak. Kita boleh sebut Nabi Muhammad sallallahu, ataupun kita berselawat Allahumma sholli ala sayyidina. Jangan takut-takut sebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa perlu kita nak takut-takut nak sebut selawat, nak sebut nama Allah? Kita kena faham, masuk Zaid. Ya? Abah bila cakap sekali ni, jangan kita suruh ulang-ulang lagi. Terus amalkan. Masih buat. Bila cakap macam ni, kamu orang gelak-gelak boleh senyum-senyum. Betul sungguh-sungguh. Faham tak? Jangan rasa diri tu dah hebat tau. Jangan rasa diri tu dah bagus. Kita kena selalu bila ada dalam majlis, kita kena merendah diri. Letak tepi lah kau punya ilmu tinggi macam mana pun, letak tepi. Allah akan pandang hati-hati kamu lah ketika ni Allah pandang hati kamu. Kau rasa sombong dengan ilmu kau ke? Kau malas ke? Kau fikir nak pergi makan ke? Nak pergi itu ke apa? Sedangkan ni ilmu Allah Ta'ala dia langsung daripada Allah ni tadi. Kau tak rasa ni lebih mustahak lagi. Makan kau fikir lain kau punya. Itu lebih penting. Ke Allah penting ke makan tu penting? Makan tu siapa yang bagi rezeki? Jadi ini untuk kita nak dapatkan Allah tu lebih penting lagi. Kita ni makan untuk apa? Jadi apa makan kita sebenarnya? Jadi sifat ayat yang hidup, kita makan, kita dapat cahaya iman. Jadi bila kita makan, kita nak dapat iman, yakin kepada Allah. Ini ilmu, yakin pada Allah, makanan dia. Apa yang kita makan, inilah tumpuan dia. Tumpuan jadi makanan kita adalah kita dapat ilmu, keimanan daripada Allah. Inilah bila ni keimanan tak mana apa guna makan kita tadi? Kala ke mana kita nak alakan makan tadi? Kita makan sifat ayat yang hidup kan? Tiada. Makan cahaya bukan kita makan beras nasi tu, tapi kita makan cahaya iman yang Allah Ta'ala letak. Cahaya iman tu letak ke mana? Bila kita duduk dalam majlis ni, waktu tu datang kekuatan kita duduk dalam makanan tu tadi, itu jadi iman yang masa duduk dalam belajar ni datang sampai. Macam ni. Abang nak macam ni lah. Situasi yang betul-betul tak ada seorang pun yang duduk macam sandar. Cuma memang tak boleh. Duduk ilmu ni tak boleh sandar-sandar. Dengar? Faham tak? Anak-anak abang nak semua dalam YouTube ni semua kita betul-betul. Walaupun kita dengar dalam YouTube, kita kalau boleh ambil wuduk, tumpukan perhatian. Jangan kita sambil baring macam tengok cerita-cerita YouTube lain. Jangan. Ini kita kena betul-betul. Saya dah cerita tempoh hari orang antik tu, kan? Dia kita kata ada ceramah best-best tu, dia pakai minyak wangi, pakai ambil wuduk, tunggu pukul berapa start ni? Pukul 8. Ni baru pukul 7.30. Tapi dia punya solid-solid tu seolah-olah dia hadirkan langsung orang tu dalam YouTube tadi, dan dia hadirkan betul-betul. Menangislah dia apa. Dia macam dalam YouTube tapi dia anggap macam nyata. Kita dah langsung macam ni, macam kita kena ingat daripada Allah. Kita kena gitu. Baru Allah Ta'ala kata inilah ahsanu amalah. Bukan dia sombong dalam pelajaran yang aku nak bagi kepahaman kepada mereka. Mereka ginilah, kau pusing sana lah, otak ke sana fikir. Mana Allah Ta'ala kata, engkau duduk majlis ilmu tapi engkau tak dapat raih
meraih benda tu. Orang pulang bawa untung, kau pulang tangan kosong. Sebab apa? Engkau sendiri letakkan diri kau. Ni walaupun dia dengar YouTube, tapi dia ambil wuduk, dia diam betul-betul, dia tumpukan perhatian, dia dengar. Dia anggap apa yang keluar daripada YouTube tu kalam Allah Ta'ala. Tapi abang tengok sampai anak tidur. Ha? Abang tengok abang lari abang kata Tengok Abah tengok cerita apa? Bila? Bila? abang cerita ni kita abang tengok. Itulah. Itu menunjukkan apa? Tumpuan Abah cakap. Tumpuan. Kalau boleh, duduk macam tu. Tu. Abang kata kena. Iyalah. Kalau Abah dah cakap kena tu untuk korang lah. Itu kau tak boleh cakap Abah macam tu. Sebab Abah nak memberitahu. Kalau kamu boleh buat macam tu, untunglah kamu. Kalau kamu tak boleh buat macam tu, terserah kamu lah. Yang untung siapa? Siapa yang buat. Siapa yang nak buat tumpu perhatian tu, tadi dia buat. Tu. Boleh? Tu. Jangan kita berfikir ni, kita cari salah orang. Orang tu tegur kita. Lepas tu kita terima kasih. Ini tidak kita cari salah orang tu yang tegur kita. Bagus tak macam tu fikiran? Mana boleh. Patut kita terima kasih orang yang nasihat kita. Bukan cari kesalahan dia. Nabi Adam tegur. Alah, kau pun Nabi Adam ada buat silap kat syurga tu. Kau pergi hampir pada pohon tu. Boleh ke kita cakap dengan Nabi Adam macam tu? Mana boleh. Dia nasihat yang kita terima kasih lah. Pasal dia pengalaman dah buat silap. Dia taubat. Tak? Kita pergi cakap dah kau nak nasihat aku. Kau pun salah dulu. Boleh ke macam tu? Elok tak akhlak macam tu? Tu. Janganlah sikit-sikit nak pikir-pikir ni. Tu. Ni hari berakhlak je. Akhlak mempelajari ilmu Allah SWT ni. Lagi tegas. Rasulullah tu dekat gua Hira tu diam gini je. Dia tunggu maklumat daripada Allah, akhlak dia. Tumpu perhatian betul-betul melihat wajah Allah, musyahadah tadi. Tu. Lupakan semua. 40 hari tu, 40 hari lagi, 40 hari. Itu pasal Rasulullah punya akhlak dengan Allah Ta'ala tu tinggi. Tu. Tak boleh kita masukkan ilmu-ilmu ni tanpa ada akhlak. Dia seiringan. Bila akhlak ada, ilmu ni masuk. Akhlak kuat, ilmu ni lagi masuk, lagi tinggi. Sebab dia berdampingan. Dia tak boleh salah satu tak ada. Ilmu ni salah satu tak ada, tak boleh. Dia seiringan mesti tu. Akhlak, adab dengan ilmu ni. Mengenal diri, mengenal Allah. Baru kita dapat olahkan dalam kehidupan kita. Baru kita faham. Tengok Ipan dah baca, tengok. Sejak duduk macam ni, kita. Tu pun tak boleh, Ipan. Duduk elok. Dah tadi tu sudah Nabi macam mana lagi kau dah buat tu. Tadi dah duduk macam ni, lepas tu duduk macam ni pula. Tadi tu macam mana mula-mula? Bersila lah. Sunnah Nabi juga. Kan? Jangan goyang-goyang lagi. Habislah lari tajuk dah. Korang punya ni sekarang masuk bab akhlak dia. Dah lari tajuk. Pasal kena betulkan akhlak-akhlak kita. Ini bawa tunjuk sikit akhlak dia. Akhlak yang betul-betul tak mampu kita. Tak boleh dalam pelajaran kita fikir tempat lain lagi. Dalam bab ilmu ni kan, tak boleh kita fikir-fikir tempat tumpu betul-betul. Bila teringat tempat lain, kita rasa, ya Allah, salah. Kita betul-betul dengar ilmu ni. Ni daripada Allah. Dengar apa? Jadi, belajar sambil beradab. Belajar menuntut sambil beradab. Nanti ilmu tu akan jadi yang kamu pelajari tu nanti. Tapi kalau belajar, adab tak ada, tu jadi pergi lorong iblis. Jadi sombong lah nanti, jadi aku lebih pandai, dia akan ini. Tapi kalau orang sambil belajar, sambil jaga adab, sampai jaga disiplin dia dengan guru, dengan siapa-siapa pun, sentiasa dia tumpu perhatian.
Setiap patah-patah perkataan guru dia dianggap tu daripada Allah. Oh, jadi ni macam ni. Cakap macam mana? Ipan cakap ke menjawab? Menjawab ke cakap? Cakap macam mana cakap? Cakap apa benda yang Ipan cakap? Tu tanya. Cakap lain. Tanya soalan. Tanya soalan. Cuba tanya. Tanya apa soalan? Apa dia? Engkau tanya Abah pula. Abah nasihat kat engkau. Kau tanya, kau kata Abah pula. Mana boleh gitu? Engkau tanya soalan yang lain lah. Tanya. Bukan tanya Abah apa ni. Abah punya teguran tadi. Teguran tu kau kena terima kasih. Tu teguran. Tu. Ya abang? Tu. Apa lagi? Apa lagi nak cakap? Apa? Perbaiki akhlak kita. Jangan orang tegur kita, kita tegur orang tu balik. Orang tu tegur kita, kita terima kasih. Ubah dia kita, dia tegur tu, terima kasih. Bukan kita tegur orang tu pula. Itu dah salah tu. Faham tak? Tu. Tak faham? Tak faham je nak? Lepas tu? Lepas tu barang jatuh. Lepas tu kita ambil barang orang yang tegur dia tu jatuh. Kita tegur dia balik boleh? Memanglah boleh. Itu boleh lah macam tu. Maksud Abah tu faham tak? Bila orang tu tegur Mak Ifan. Kan? Lepas tu Ifan pergi cari kesalahan orang tu. Ifan tak nampak pun salah dia. Ifan cari salah dia. Ifan pula tegur dia pula. Mana boleh macam tu? Bila orang tu tegur kita juga untuk kita. Kita jangan cari-cari salah dia. Itu maksud Abah. Faham tak, Wan? Tu. Jadi alhamdulillahirabbil bersyukur kita kepada Allah walaupun nampak macam seolah-olah anak saya ni dia memang suka orang kata bersoal jawab, nampak macam dia tapi itulah keikhlasan dia, dia punya jiwa dia begitu. Dah biasa kan? Jadi jiwa dia dah biasa begitu. Tak apa. Yang pentingnya kita sentiasa duduk dalam majlis ni berakhlak. Bukan tujuan lain. Tujuan dia untuk bertambah diri kita merasakan kelazatan, kemanisan dengan Allah. Bukan kita duduk sini kita ingat tempat lain. Itu maknanya tidak ada kemanisan dengan Allah. Kita duduk dalam majlis ni kita rasakan Allah je. Itu yang sebenarnya akhlak tu tadi. Bukan kita duduk dalam majlis ni otak kita ke lain. Jadi boleh tahu orang-orang yang mengajar ilmu ni, dia boleh tahu badan kau di sini, otak kau ke lain. Dia tahu. Jadi bila ditegur, engkau pula nak cari salah dia yang ditegur pula. Nanti lagi banyak salah apa yang lain akan datang nanti. Sebab kita terima kasih dia tegur kita, kita jangan buat sudah. Jangan fikir dekat otak kita, macam mana aku nak tegur dia pula ni. Jangan cari jalan gitu. Oh, guru aku tegur ni, nanti aku nak balas balik apa aku nak tegur guru aku. Ada ke macam tu fikir tu? Elok ke fikir macam tu? Tak elok kan? Elok ke tak? Mana dia elok macam tu punya fikir? Bila dia guru tegur kita, kita terima kasih je. Kita jangan fikir guru tu ada silap banyak ke kita nampak. Kita jangan cakap. Faham tak? Tu. Kalau selagi kita berperangai macam tu, maknanya kita tak bolehlah berguru sebenarnya. Kita bila orang tak nak belajar, tak ada berguru, maknanya orang tu berguru dengan siapa? Iblis, benda batil.
Kita bersyukur dapat pembimbing guru, orang yang boleh tunjuk ajar. Jangan kita cari salah dia pula. Kita apa yang dia cakap kita perbaiki sudah, jangan cari-cari dia punya salah pula. Oi, Nabi Adam dia pun dia buat salah, atau salah pakai dia punya nasihat. Jadi rosaklah kau nanti sampai bila-bila nanti. Engkau takkan boleh orang tegur kau nanti. Bila orang tegur kau fikir aku nak cek salah dia nanti. Aku nak tegur dia pula. Dah pemikiran macam tu, pemikiran dah rosak. Orang tegur kita, terima kasih, sudah kita betulkan, sudah. Jangan kita cari dia, aku nak kenakan dia pula. Dia tegur aku geram, aku tegur dia pula. Mana boleh macam tu, elok abang? Jangan amalkan begitu. Itu akhlak. Tu. Soalan. Allah dalam kesibukan. Tengok bila engkau soal, bila abang jawab engkau ketawa. Padahal orang dah bagi jawapan dah. Kau ketawa kenapa? Habis Allah tengah buat apa? Abah seorang je? Abah seorang je ke? Engkau tak? Itulah dia apa cakap, kesibukan tak? Sibuk tak Allah? Dia menguruskan semua ni semua. Dia gerakkan semua yang benda-benda yang hidup. Siapa yang bagi hidup? Sibuk tak Allah Ta'ala? Ada siapa-siapa boleh gerakkan kita kalau tanpa izin Allah? Boleh tak abang ni bergerak, bercakap tanpa kalau Allah tak izinkan? Boleh bergerak? Tak boleh. Matahari ni boleh tak keluarkan cahaya kalau tanpa Allah yang menunjuk Allahu Nurus Sama? Tu soalan ni pun bagus. Betul? Jangan bila abang bagi jawapan, engkau cakap ketawa-ketawa. Macam seolah-olah menafikan jawapan tu. Allah dalam kesibukkan. Menguruskan sekalian alam ini. Sebab semua yang di langit, di bumi, di bawah kekuasaan apa aja Ipan sebut, apa saja. Covid ke apa benda, makhluk yang tak nampak tu semua. Siapa yang bagi makan? Apa zikir dia tu? Covid tu. Dia tetap mengingat Allah. Tapi sebutan dia ingat tu kita berbeza-beza. Ada yang selawat, ada subhanallah, ada alhamdulillah. Kita tak tahu. Tapi yang pentingnya mereka sentiasa ingat Allah. Sebab dia tahu hidup dia tu siapa yang bagi? Boleh faham tu. Alhamdulillah. Cuba perbaiki akhlak kita. Akhlak yang paling tinggi sekali akhlak dengan Allah. Bila kita dah akhlak baik dengan Allah, baru akan terbawa akhlak dengan manusia, dengan mak bapak, dengan guru, dengan semua makhluk bumi, air, angin, tanah, semua. Semua akan kita jadi akhlak Tapi kalau dengan Allah tu kita tak akhlak baik, semua kita tak berakhlak. Kita pijak bumi entak-entak. Macam marah dengan dia. Tapi kalau kita dah akhlak kita dah baik dengan Allah, bumi pun kita nak pijak kuat-kuat takut. Sebab bumi ni kepunyaan siapa? Satu hari nanti kita masuk tak dalam perut bumi mati nanti? Masuk tak dalam kubur? Kak, engkau entak-entak kita ke dunia Aku empat kau, aku hampit kau pula. Aku dengan Allah baguslah. Kau dengan Allah bagus, mesti dengan makhluk bagus. Tapi berapa engkau dengan Allah bagus, engkau dengan makhluk tak bagus. Kalau engkau akhlak kau betul dengan Allah bagus, dengan makhluk mesti akan bagus. Sebab itu semua ciptaan Allah, kita tak boleh hina ciptaan Allah. Mentang-mentang dia bumi, kita jalan tak kuat. Kena jalan, minta maaf bumi kalau terkuat. Pernah bagi Al-Fatihah pada bumi, tanda terima kasih kita kerana kita dapat pijak dia. Pernah? Kalau kita dah belajar akhlak baik dengan Allah, semua makhluk nanti Allah Ta'ala akan ajar macam mana nak berbuat baik kepada makhluk. Siapa yang tak berbuat baik kepada makhluk, supaya dia tidak berbuat baik kepada Allah. Kita hina, kita ambil gayung kat dalam air tu, angkat, kita campak gayung, kita cedok air,
Sakit tak air tu? Sakit tak? Semua kita mandi tercampak lagi gayung kat air apa, dalam kolam tu. Pam, meletup, pam. Kita nak bagi dengar siapa kita mandi. Kita nak bagi tahu orang kita ni mandi. Tak perlu kuat-kuat Rasulullah kalau ada kolam Rasulullah celup gayung tu apa? Pelan dia. Pelan ni. Berbentuk huruf-huruf juga. Bismillah. Kanan jatuhkan pelan kan. Kiri, tengah, lepas tu gosok kan. Gosok pelan-pelan, gosok. Ini tok air. Itu kurang akhlak kita kurang. Bila akhlak kurang makna darjat kita ke bawah. Ini luas. Bila kita betul-betul kenal diri, kenal Allah, akhlak kita makin baik dengan Allah wa hablum minan nas, dan dengan makhluk pun juga dengan manusia lagi baik. Kita kena belajar lagi proses. Apa pun masih belajar lagi nak cantik kan? Kadang-kadang kita tak perasan akhlak kita dah. Jadi kadang-kadang anak tegur, isteri tegur, kawan-kawan tegur, siapa-siapa tegur kita ada apa kan? Tapi dengan cara yang berlainan lah, tak semestinya. Tu. Tapi kita perlu perbaiki akhlak kita. Dan tak semestinya akhlak kita rasa kita akhlak yang baik, tak. Cuma kita mencari proses untuk mencantikkanlah, dan jangan menyangka kita punya akhlak tu dah baik. Kita kena percantikkan lagi, cantikkan lagi cantik. Ketika solat, Rasulullah kata ketika kita solat, kita bermunajat, kita berdialog dengan siapa? Allah. Tapi cara dia tu tadi, semua orang boleh bercakap macam tu. Bila kita solat, kita dengan Allah. Tapi caranya berbeza-beza. Kalau orang tu tak kenal diri, tak kenal Allah, memang cara dia tu, memang dia nak solat tu, lepaskan diri dia je. Janji aku dijauhkan neraka, aku solat ni dapat syurga. Sudah. Jadi solat tu tadi, solat orang yang merana, yang rosak. Dia tak berdialog dengan Allah dalam solat tu tadi. Dia tidak bermunajat dengan Allah. Tu. Faham tak? Jadi dalam solat tu, waktu bila kita ni tadi merasakan betul-betul asyik dengan Allah? Waktu solat tu. Waktu bila kita rasakan betul-betul kita asyik dengan Allah? Betul. Ya, bila kita tak ada kedirian, kita tahu solat tu sendiri, berdiri, duduk, baring, berdiri, rukuk, sujud, duduk antara dua, semuanya kita tahu itu semuanya perbuatan dia. Dan setiap perkataan tu semua adalah kalam-kalam dia. Dan setiap puji-puji itu semua memuji diri dia sendiri. Tak ada diri kita waktu tu. Tak ada kedirian kita. Nama Irfan dah tak ada, perangai Irfan tak ada, sifat tak ada, semua. Itu semua solid, semua perangai Allah, sifatullah, bentuk af'al Allah. Nama Mak J dah tukar nama Allah je. Aziz ke Muhammad Soleh tak ada dah. Yang ada Allah. Baru nama solat tu khusyuk solat tu. Tapi masih ada ingat nama lagi Aziz, lagi nama Muhammad Soleh. Dalam solat tu mana ada kita, ada tu, makna tu bukan solat. Itu bukan munajat maknanya. Itu bukan maknanya sampai kepada Allah. Itu tak mi'raj maknanya. Tak sampai kepada Allah. Sebab nak mencapai kepada Allah kena hilangkan kedirian. Faham Muhammad? Ya? Tu. InsyaAllah mudah-mudahan petang ni kita dibagi oleh Allah bab adab dan akhlak. Ya? Tu. Saya pun tak tahu nak tajuk apa, tapi inilah tadi tiba-tiba dia bertukar tajuk. Tajuk ni adalah adab-adab dan akhlak kita. Bila belajar, bila akhlak kita dalam solat, akhlak kita dengan menghadapi makhluk-makhluk Allah. Tetap kita kena
Sebab di situ ketinggian. Ketinggian makna kita akan bertambah dekat dengan Allah adalah dengan cepat, dengan akhlak yang baik. 24 jam. Yang paling besar sekali kalau akhlak tak baik tu apa dia? Sombong betul, Muhammad? Itu nombor satu. Bila ada je kedirian, itulah datang kesombongan, datang macam-macam maksiat. Pasal membuka pintu maksiat tu adalah mengadakan kedirian. Ada je kedirian, automatik akhlak kita habis. Jadi tu kita kena duduk betul-betul, tak ada kena Allah. Kita dibuat macam mana semua Allah yang bolak-balik kan. Itu dia. Kita tak merasakan kita bertindak atas tindakan kita. Kalau ada kedirian, kita rasa atas tindakan kita. Padahal itu tindakan Allah. Kita mengaku kita. Kita menutupi kebenaran Allah. Kita rasa kebenaran tu kita tutup. Kita rasa kita yang benar. Sebab ada kedirian. Faham bang? Alhamdulillah anak-anak abah boleh pergi dulu, pergi makan. Nanti maghrib naik dia budak manja tu. Kalau time makan memang kita tekan dia, memang otak dia memang dia belaga. Macam kita boleh kontrol lagi. Kalau dia tak, kita tegur macam mana pun nanti otak dia set juga nak makan. Time makan. Kita tu saya cakap tadi, kita banyak benda yang kita nak kena ubah. Pertama diri kita, kemudian kita punya proses isteri, anak-anak kita kan banyak. Kita kena, pasal ni pengakhir zaman ni, kita kalau dapat diri kita, isteri, anak kita dapat pun cukup dah. Sebab ni yang luar ni bukan senang. Tu. Kadang-kadang pun dalam rumah pun kadang kita nak kontrol sudah. Kita je untuk kita je tu. Kita nak anak-anak pun belum berapa boleh lagi. Sebab itulah tadi. Proses tu tadi bukan boleh 1-2 hari. Proses mendidik ni kan. Kita kadang-kadang ada time dia tu jalan lurus, kita boleh hentak lah. Tapi kalau dia tengah bengkok-bengkok ujian, kita tak boleh hentak. Kita kena diam dia. Tapi bila balik banyak bukan bengkok jadi kita kan nak tegur waktu bila kan. Jadi itu kadang-kadang belaga juga. Kita tunggu juga jawapan Allah. Kalau nanti juga macam mana pun tunggu dia lurus, baru kita boleh hentak kuat sikit. Tapi dia tengah bengkok, kita hentak kuat sikit, nanti retak. Biar dia bila dia jalan lurus sikit, baru kita nak kena tengok mood dia tu dia. Tinggal mood dia dah macam tu, nak makan ni, kau jangan hentak lebih-lebih, pergilah makan. Tadi saya dah cakap ni anak-anak saya, nak makan dulu ke nak dengar ceramah? Nak dengar ceramah ni dulu. Saya tanya dia dulu. Kan saya tak tanya. Ternyata dia tetap juga dalam dia tunggu tu, otak dia tengok sikit-sikit, tengok jam. Kita tahulah. Dia bukan tengok jam, dia nampak makanan tu tadi. Jadi kita kena, itulah kadang-kadang kita mintalah kepada Allah kesabaran. Wa tawasau bil haq, tawasau bi, pegang pada hak dulu. Allah tu dulu. Baru boleh kita sabar. Jangan sabar dulu. Tak pegang sabar. Jadi kita tahu apa yang kita buat tu kerana hak. Orang nak cakap apa ke, kita sabar. Sebab kita bercakap atas hak. Bukan kita bercakap anak nafsu kita. Kita tegur anak kita, kita tegur isteri kita, kita tegur siapa-siapa pun semata-mata hak. Keras ke, lembut ke, macam mana pun kau cakap, itu terserah kau. Tapi aku betul-betul itu hak yang suruh cakap, begitulah style dia. Kalau kau nak kata keras, ada yang lagi keras. Sayyidina Umar, kau nak duduk dengan Sayyidina Umar? Lagi keras. Pedang dia luruskan kau nanti. Dengan pedang dia luruskan kau. Kau nak? Cara dia memang macam tu dah. Nabi pun tak komplain apa. Boleh, Umar punya cara memang perlu macam tu. Betul, dia gelaran dia Faruq, pencegah batil. Dia tak boleh semua. Dia kalau lalu, syaitan iblis tak berani nak laluan dia tu. Dia tegas ini. Dia bersumpah atas dia jalan tu, kalau misal kata jejak aku je, siapa aja pijak, kena ada benda batil, hancur.
Tak tahu kisah Umar, macam tu punya dia punya power Allah bagi tu. Dia punya jejak jalan dia, tak berani iblis nak lalu tepi. Sanggup jalan jauh. Itu jejak tak kaki dia je. Debu dia punya jalan dia tadi. Panas iblis. Debu. Berapa lama dah tu? Sebab dia betul-betul dia dengan Allah. Dia tak ada siapa kompromi, tak ada. Dia betul-betul dengan Allah. Allah Rasul. Tegas hidup dia gitu. Tak sanggup kau duduk dengan dia satu hari. Salah panjang dia betulkan kau 24 jam. Tak ada yang tak kena. Tak kena aja kau. Dia tahu dia boleh baca dalam tu. Tapi dia memang perangai dia gitu. Dia tak boleh tengok ke benda kebatilannya. Dia memang cakap direct. Dia cakap. Kalau kau tak nak lurus aku, lurus dengan pedang aku. Gitu. Tu bayangkan dia luruskan sok pakai pedang. Siapa tak lurus betul memang putus lah. Cap dia macam ni. Lurus tu. Semua lurus betul-betul. Serik dah. Kalau Umar jadi imam, semua dah betul dah semua dah. Betul lah. Macam askar kan. Dah semua dah betul. Tapi kalau yang ngajar, komando yang ngajar tu, kalau tak tegas, boleh dia jadi apa? Sekali je komando tu ajar. Sampai bila-bila. Disiplin tu sampai dia ingat. Ketegasan tu tadi. Cuba yang ajar tu lembik punya. Lembik lah tu semua terkabur, tak lurus. Betul? Tengok saf-saf sekarang ni. Tengok saf-saf sekarang ni. Kalau saya nak ubahkan ada, memang kena pancung semua. Renggang-renggang lagi lah. Kau tak payah cerita lah. Sikit pun lari pun dia dah putus jari orang. Macam tu lah punya straight dia. Sekali dia cakap. Lepas tu Umar kau jadi imam, tak berani dah. Orang semua betul lah. Dia tolak. Betul. Semua masih takut dah. Umar lah. Putus jari kau nanti betul-betul. Kawan sebelah pula tolong betulkan lagi. Cepat sikit. Tentu kita nak. Maknanya dia tu garang. Tegas tu kena pada tempat. Rasulullah setuju. Betul cara dia. Tu, perlu ada macam orang macam Umar, Rasulullah kata. Perlu ada macam Ali. Perlu ada macam Osman. Perlu ada macam Sayyidina Abu Bakar. Kelembutan dengan apa kan. Perlu ada semua tu. Bukan kata mesti nak bawa watak Rasulullah, Abu Bakar ayo. Tak. Mesti ada orang yang mesti ada. Yang penting kita pegang yang hak. Bukan kita bercakap tu nak tunjuk kita hebat, bukan. Kita berbuat tu atas hak untuk cantikkan keadaan. Tu. Ni wajib anak murid ramai tapi seorang ke sana, seorang ke sini. Guru tak pernah ajar tegas. Guru aku tak kisah. Kau janji kau datang, kau nak baring ke apa benda pun. Sampai bila anak murid dia macam tu lah. Pergi belajar mana-mana pun. Ni mesti guru anak murid si Hajiz ni. Contohnya lah. Tu. Tapi kalau kita tegas dia pergi mana-mana pun anak murid kita matikan diri, hilang kau. Ni mesti anak murid si Hajiz ni. Dia memang kalau dengar apa pun dia akan letak tepi, dia tumpu perhatian. Akhlak dia. Jadi orang kenal. Kalau tak baik pun orang kenal nama saya tak baik. Kalau baik pun jadi gitu. Jadi kita kena jaga nama kita sebagai hamba Allah, kita kena jaga nama Allah tadi. Sebab kita hamba Allah, kita kena akhlak. Kalau kita akhlak tak baik, macam ni hamba engkau ya Allah. Seolah-olah macam kita menghina Allah. Kalau kita buat apa, orang akan petikai macam ni ke manusia hamba Allah. Jadi kita buat betul-betul kerana Allah, kita akan dia makhluk lain tak boleh mempertikaikan. Sebab ini betul-betul hamba Allah. Huli fi ibadi, inilah golongan hamba Allah yang betul-betul. Kita nak jadi gitu. Tak ada dalam diri dia lagi ada kedirian dia dah. Sentiasa 24 jam dan hari-hari dia jaga diri dia. Tak mau ada wujud ada sikit pun ada. Sabuk pun dah sendiri. Tu. Jaga. Ya, tu. Orang ni kaya ke apa, dia tak pandang. Guru tu dia tak pandang tu. Dia pandang, dia fokus atas diri kau tu. Kau boleh tak olahkan yang kau tu tak ada, yang ada Allah. Tu guru akan respect. Allah akan pandang di situ. Allah akan kata itulah ahsanu amalah. Itulah amalan yang baik. Bila dia sentiasa rasakan yang ada hanya Allah. Saya rasa cukup dulu, insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya disinari dengan nur cahaya Allah Subhanahu wa taala yang menerangi, dengan cahayanya juga sentiasa mengesakan Allah sahaja. Jadi bercerita tentang muzakarah berkaitan dengan adab tadi. Saya sentiasa Allah Ta'ala memperlihatkan, bukan saya saja nak ambil mood apa, tak ada. Saya sentiasa diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Tadi Allah Ta'ala perlihatkan lagi penceritaan tentang dalam surah Al-Kahfi, bercerita pasal adab. Allah Ta'ala letak semua tadi, bagaimana Nabi Khidir alaihi salam mengajarkan tentang kita semualah sebenarnya, bukan Nabi Musa saja. Dilobangkan sampan, dibuat bangunan batu bata tu tanpa upah. Lepas tu dia bunuh budak kecil yang ada sebab dia Allah Ta'ala letak. Maknanya kita tidak boleh mempertikaikan apa yang telah Allah Ta'ala suruh tadi tu, suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Khidir ni memang tak ada kedirian dah sebenarnya. Semua tu suruhan Allah, top dia terus buat. Dia ada juga ketegasan tu, dia buat terus. Jadi dia nampak, dia nampak itu makam seorang nabi tu dia, seorang Nabi Khidir yang mulia tadi tu, dia letak. Jadi penceritaan tu berkaitan dengan adab kita juga sebenarnya. Jadi adab kita ni Allah Ta'ala mempernampakkan bahawasanya Nabi Khidir mengajar kepada Nabi Musa tadi, kalau sebelum kau belajar dengan aku ni, kau jangan tanya jangan tanya. Tapi dia tanya juga. Cerita kita tadi ada tadi sebenarnya, tapi bukanlah kata nak nyatakan apa-apa, cuma nak menyatakan dalam apa yang keseluruhan yang saya cakap ni, sebenarnya kita ni adalah kumpulan orang-orang yang membawa Al-Quran, yang memegang Al-Quran, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, para sahabat menyatakan Rasulullah ni adalah seorang, sebenarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Quran bergerak, manusia yang pilihan Allah, Quran bergerak. Jadi sama kan, Sayyidina Ali ke, Sayyidina Abu Bakar ke, Sayyidina Umar ke, Sayyidina Osman ke, semuanya Quran bergerak. Jadi kita ni apabila Allah Ta'ala menampakkan sesuatu yang macam ni, kan, surah Al-Kahfi je tadi, jadi kita ni salah seorang yang mendengar YouTube ni sekalipun, kalau dia menyatakan yang tu juga, dia nampak yang tu juga, maknanya dia adalah orang yang dinyatakan, macam para sahabat tadi, kita pun dinyatakan juga sebagai Quran bergerak. Mana kita dah mengamalkan dalam kehidupan harian kita. Alhamdulillah. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan setakat ini. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, kita diberi kesempatan hadir kembali di Majlis Agung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Teguran demi teguran Allah berikan, bukan berarti Allah tak sayang. Betapa sayangnya, betapa nakkan hamba itu kembali kepada Allah, betapa sayangnya, sehingga Allah memberikan teguran-teguran supaya dia itu teringat kembali bahwa sebelum hamba itu diciptakan, dia itu sudah asyik dengan Allah saja. Maka dari itu Allah selalu memberikan teguran, suruh ingatkan balik bahwa engkau ini tujuan diciptakan hanyalah untuk mengesahkan Allah saja, bukan untuk hal yang lain. Memang hanya untuk kembali kepada Allah saja. Cukup sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah SWT. Banyak peringatan-peringatan daripada teman-teman kita yang sealiran dalam bidang ini, yang sama-sama kita menuju kepada mentajalikan, sama-sama nak mentajalikan yang adanya Allah.
Jadi masing-masing meluahkan, mentajalikan hak-hak Allah SWT yang berlaku dalam kehidupan dia. Jadi alhamdulillah, itu yang kita nak, yang original, yang asli. Itulah yang dikatakan tadi, kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat Allah, yang bila kita terjemahkan original tu, bila kita tak ada kedirian kita, keluar yang original, yang asli. Tapi bila kita ada diri kita, maka kita menutupi, dia dah jadi ada dua, dia tidak tunggal, tidak asli. Ada kepentingan kita, ada kepentingan Allah SWT. Tak boleh. Dia tak boleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih, tetap juga kita mensekutukan Allah dalam ibadah. Dalam kita ibadah, kita sekutukan Allah, tetap. Dipanggil tadi ada dua. Jadi tak perlu ada dua. Jadi itu bila tak ada dua tu, sebut ajalah. Itu akan mendatangkan keaslian. Tapi bila ada je sikit kita, dia dah cepat keluarkan balik, hilangkan balik. Nafikan balik diri kita. Isbatkannya dia aja, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripada petang yang mulia ini. Sekian saja jumpa kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesilapan ataupun ada dalam saya menyampaikan ada rasa kedirian saya minta maaf. Wa'afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah salli ala sayyidina Muhammad.